Koma, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Tekan butang loceng tu. Kalau ada iklan jangan skip supaya teman lebih semangat untuk menghasilkan video-video lain selepas ini. Assalamualaikum koma semua. Apa khabar? Bertemu lagi kita di channel Cairo TV. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu lagi pada minggu ini untuk segmen minat sound system yang mana teman akan membicarakan berkenaan dengan pola pattern mikrofon. Apa benda ni pula pola pattern mikrofon ni? Okey, cara ringkasnya pola pattern mikrofon ni adalah macam mana sesebuah mic tu berfungsi dalam menangkap bunyinya, apakah corak atau keluasannya daripada arah mana dia tangkap bunyi dan sebagainya. Jadi kenapa teori ataupun cerita berkenaan pola pattern ni penting diketahui oleh penggigit audio di luar sana, sebab ia membantu menggoma untuk memilih mic yang betul untuk kegunaan menggoma ni semua. Sebab itu mic dia bermacam-macam mic. Ada yang digunakan untuk secara asalnya memang semua mikrofon menangkap bunyi, tetapi ada yang digunakan untuk menangkap suara, gunakan untuk menyanyi, adakah untuk digunakan pada menangkap bunyi daripada instrumen dan sebagainya. Jadi mic ni banyak, orang kata pilihan dia banyak, fungsinya pelbagai. Jadi kita tengok apa saja yang ada corak-corak antara setiap mikrofon ni. Okey, tadi Koma dah tengok, teman dah listkan jenis-jenis corak mikrofon yang ada ataupun pola patternnya. Kita tengok yang pertama ni, omnidirectional ataupun mikrofon mempunyai corak penangkapan bunyi sekeliling, ataupun 360 darjah lah senang cerita. Omnidirectional mic ni dia dapat memproses bunyi pada kadar yang sama dari semua arah ataupun setiap sudut yang datang bunyi tu. Dan kalau Koma perasan, omnidirectional mic ni dia terdapat sedikit tindak balas untuk meratakan bunyi yang datang daripada sekeliling mikrofon tu. Dia sesuai digunakan untuk mengambil bunyi sekeliling ataupun bunyi yang berada tidak begitu dekat dengan sumber suara. Contohnya suara yang keluar daripada mulut teman. Kita memerlukan untuk merakam video, teman memerlukan sebuah mic yang berfungsi secara omnidirectional mic untuk memastikan suara teman dapat berfungsi ataupun dapat ditangkap dengan baik. Okey, contohnya macam ni clip mic yang teman gunakan. Cara kalau kita letak macam ni di hadapan macam ni, okey, dia sebenarnya dia fungsi dia secara bulatan. Bulatan ni daripada arah belakang. Yang ini tegak. Okey, dia tegak, dia akan secara bulatan. Kalau direct pun sekeliling sebenarnya, kalau ikut bunyi server atas teman pun dia dapat tangkap. Tapi tu sebab clip mic ni banyak digunakan oleh presentator, oleh imam-imam di masjid dan sebagainya. Sebab walaupun tengok jarak teman letak ni agak jauh daripada mulut, tapi dia dapat menangkap suara yang baik lagi. Okey, itu dia omnidirectional mic. Okey, kita terus kepada mikrofon yang seterusnya yang mempunyai pola pattern bidirectional ataupun mikrofon dua arah. Okey, bila namanya dua arah, yang pastinya dia menangkap bunyi daripada depan dan belakang lah. Maksud dua arah ni, dan banyak digunakan di studio sebab apabila dia mempunyai dua arah, dia dapat menangkap sumber bunyi tu dengan baik, sama ada daripada depan ataupun belakang. Dan juga sesuai untuk rakaman duet untuk dua orang dan sebagainya. Jadi walaupun hanya satu mic, bila kita letak dia di tengah-tengah, walaupun seorang menyanyi berada di kiri, seorang berada di kanan, kita masih lagi dapat menangkap sumber suara yang baik, seolah-olah kita menggunakan dua mikrofon untuk dua penyanyi. Okey, contoh macam ni lah teman, contoh mikrofon yang teman ada.
Behringer C1 ni. Okey, tu teman cakap, yang teman dah cerita pasal mikrofon ni pada episod yang lalu, yang mana sumber suara ni daripada bahagian belakang dengan bahagian depan ni, dia tangkap suara di sini, kurang di bahagian atas. Jadi kalau kata contoh kita letak tegak di sini, seorang penyanyi ada di sebelah sini, seorang ada penyanyi di sebelah sini, dia dapat memproses bunyi tu dengan baik. Yang inilah contoh bidirectional microphone. Cardioid microphone. Ni dah sampai ke mikrofon yang orang kata yang selalu kita gunalah. Kebanyakan orang kat mana-mana pun kita boleh jumpa menggunakan kebanyakan mic cardioid ni. Bercorak, berbentuk hati. Dia punya pola pattern ni berbentuk hati. Okey, kenapa mikrofon yang pola pattern cardioid ni menjadi pilihan ramai? Yang pertama, ia paling sangat mudah didapati dan sangat mudah dikendalikan, yang mana pola pattern dia berbentuk hati. Contoh macam mikrofon ni, macam mana dia berfungsi. Contoh pola pattern dia macam ni, bentuk hati terbalik. Okey, dia pusing ke atas dan tak. Mana bila kuncup di sini, mana dia sebenarnya untuk proses bunyi daripada bahagian ini sangat kurang. Dia lebih daripada tepi ni naik ke atas, dia turun balik. Alright. Sebab tu mikrofon ni, mikrofon cardioid ni sangat ramai orang gunakan. Jadi apabila pola pattern dia macam tu, berbentuk hati, mana dia kuncup di bawah, jadi dia kurang nak memproses bunyi daripada bahagian belakang mic yang datang daripada arah sini. Dia kurang nak proses. Dia banyak macam mana pun mesti dia proses daripada bahagian hadapan ni dengan sekeliling ni. Jadi sekiranya ada sebuah monitor speaker dengan jarak yang tak terlalu dekat dengan mikrofon ni, dia memungkinkan untuk kita mengurangkan masalah feedback apabila kita pasang ataupun kita kendalikan PA system kita. Itu yang lebih bagus mic ni. Contoh yang paling popular kebanyakan orang pakai pelbagai jenis mic, yang jenis ni, ataupun kalau yang telah pun berada di event-event yang lebih besar, pasti akan memilih Shure SM58 ataupun daripada Sennheiser sebagai antara mic pilihan dia lah untuk digunakan. Sebab apabila kita bercerita pasal quality mic, suka tak suka kita tak boleh lari daripada brand dia. Okey, kita ke mic seterusnya, hypercardioid dan juga supercardioid. Yang mana hypercardioid dan supercardioid fungsinya ataupun pola patternnya sangat-sangat mendekat. Kalau katakan cardioid microphone tadi dia berbentuk hati, berbentuk pola pattern dia berbentuk hati, tetapi untuk hyper dan juga super cardioid ni, dia lebih banyak menangkap sumber bunyi daripada bahagian hadapan. Contoh macam SM58 beta, yang mana kalau kita letakkan dua mic ni, apabila kita bandingkan vokal yang dia dapat daripada SN58 beta, sure lebih baik berbanding dengan SN58. Sebab pola pattern dia sendiri, dia memproses bunyi yang lebih banyak di bahagian hadapan. Kira-kiranya kalau pola pattern dia ni, dia keliling tu, di belakang dia kecil, di bahagian belakang dia kecil. Mana dia menghidekan penangkapan bunyi daripada sumber belakang, dia lebih menumpukan di bahagian hadapan. Itulah supercardioid dan juga hypercardioid. Okey, kita ke mic seterusnya. Sebuah mic yang dipanggil unidirectional mic ataupun pola pattern unidirectional, yang mana corak penangkapan bunyinya hanya sehala. Di mana pola satu arah mempunyai penolakan paksi luar yang melampau. Maksud dia menolak sumber bunyi daripada bahagian yang tidak sepatutnya, hanya mengambil sumber bunyi yang berada tepat di hadapan mikrofon. Senang cerita, mikrofon unidirectional ni biasanya kita guna pada kamera, mic tambahan lah, shotgun mic tu sendiri. Ataupun ada juga digunakan pada untuk kita mengambil bunyi pada cymbal drum yang ambient, yang biasa kita kalau kita miking drum tu kita letak di bahagian atas. Dia berfungsi sebagai unidirectional mic,
Jadi kita hanya nak fokuskan pada bunyi simbol itu sendiri, bukan bunyi-bunyi yang lain. Jadi dia lebih tepat, tuju tepat pada sumber bunyi dia. Itu ialah directional mic. Okey tuan-tuan, saya harapkan perkongsian teman hari ni yang sedikit ni dapat membantu Koma untuk menghasilkan bunyi yang lebih baik pada sistem Koma selepas ini. Jadi Koma tahu untuk penggunaan, untuk bercakap, untuk menyanyi, untuk making instrumen dan sebagainya. Koma tahu nak pilih mic yang mana satu. Teman tak nak sangat menyebut pasal brand sangat dalam video teman, sebab teman tahu bukan semua orang yang terjun ke dalam bidang sound system ni mempunyai kemampuan yang sama, dan teman sendiri pun tidak mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dalam untuk memiliki peralatan-peralatan yang cukup berkualiti. Cuma apabila Koma faham sedikit berkenaan dengan mikrofon Koma ni, apa corak dia, apa semua ni, jadi itu membantu Koma untuk memilih yang terbaik untuk Koma gunakan pada sistem Koma. Itu dia. Maksudnya mungkin dalam kita terpaksa korbankan brand, terpaksa cari harga yang lebih murah tetapi masih dapat kualiti. Itu yang teman pentingkan. Okey, jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Teman akan membawa lagi kisah-kisah yang lain berkenaan dengan minat sound system ni. Teman akan cerita nanti pasal speaker dan sebagainya, dan apabila ada peluang teman akan buat pada tutorial ataupun ketika teman menjalankan tugas di luar, cara pemasangan dan sebagainya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.